ke-8, membina membina kemakmuran negara. Okey. Baik. So sebelum kita mulakan, kita akan lihat cikgu nak tengok okey, hide video panel. Okey. Baik, tak apa. Kita akan lihat ada lagi yang nak masuk. Ramai masuk lambat ya. Rupa-rupanya ramai pula yang masuk lambat. Okey, tak apa. Ramai yang masuk lambat ni. Okey, kita akan lihat. Alright. Okey, belum tengok mesej. Okey, baik. So kita nak lihat di sini berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Selcom lagi teruk ya. Janganlah macam tu kan. Jangan kutuk-kutuk, tak baik kan. Alright. Okey, kita nak meneruskan pembelajaran kita iaitu berkaitan dengan membina kemakmuran negara. Baik, sebelum itu, okey, satu soalan untuk kamu Bab 7 hari itu iaitu membina kesejahteraan negara. So, yang ini bab yang ke-8 iaitu membina kemakmuran negara. Baik, satu soalan yang paling penting. Apa itu kemakmuran? Iaitu apa itu makmur? Apa itu makmur? Nak tanya dulu, apa itu makmur? Okey. Cikgu rasa ramai yang dah tahu ya. Makmur tu sebenarnya adalah diambil daripada perkataan mewah, yang bermaksud mewah, ataupun kemakmuran tu maknanya kemewahan ataupun kekayaan. Jadi kalau bab 8 ini membina kemakmuran negara, maksudnya membina kekayaan negara, kemewahan negara. Jadi kemewahan siapa? Kemewahan rakyat lah. Kemewahan rakyat dan seluruhnya. Jadi kamu semua nak jadi kaya? Kamu semua nak jadi orang kaya? Nak kaya? Nak kan? Jadi nak kan? Kalau nak kaya, paling penting yang pertama sekali dapatkan roti. Ya, dapatkan roti dulu, kemudian pergi 7-Eleven, kemudian cari yang ada tulis KAYA. Ya, kemudian sapukan di atas roti. Okey, baik. So, tak larat. okey, baik. Okey. Tak apa, jangan marah jangan marah. Okey, baik. Kita nak lihat kemakmuran negara. Alright. So kita lihat pembangunan ekonomi ini diteruskan. Okey, kita tahu pembangunan ekonomi diteruskan selepas pembentukan Malaysia demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. So demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara, kita akan lihat dasar ekonomi baru yang diperkenalkan untuk membasmi kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat. Dan satu lagi kita akan lihat dasar pembangunan nasional. Untuk meneruskan hasrat mencapai matlamat DEB, iaitu dasar ekonomi baru. Jom kita lihat dulu. Bagaimana sebenarnya kerajaan nak membina kesejahteraan negara? Bagaimana sebenarnya ni? Baik. Kita lihat Untuk membina kemakmuran negara, maknanya kekayaan, perlulah ada banyak kegiatan ekonomi. Setuju? Sebab kegiatan ekonomi yang menghasilkan apa? Menghasilkan duit. Betul? Jadi kalau membina kemakmuran, maknanya mestilah membina banyak ataupun membuat banyak kegiatan-kegiatan ekonomi. Baik. So sebab itu, kerajaan telah membentuk satu dasar, iaitu berkaitan dengan dasar ekonomi baru yang dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun bermula tahun 1970 hingga 1990 sebagai satu rancangan pembangunan ekonomi dan juga perpaduan negara. Harus diingat untuk melihat negara kita menjadi kaya ataupun makmur, kita tak boleh nak tunggu nak buat tempoh setahun 2 tahun kemudian kita tengok okey ke tak okey. Lepas tu 3 tahun 4 tahun kemudian nak tengok okey ke tak okey. Memang tak boleh. Dalam jangka masa pendek. Yang dikatakan jangka masa pendek ialah less than 5 years. Itu jangka pendek. Tetapi kalau more than 5 years, itu dipanggil jangka panjang. So, untuk dasar ekonomi memang kena tengok dari sudut jangka panjang. So, melibatkan 20 tahun dasar ekonomi baru ni. Dan DEB ini dilancarkan melalui rangka rancangan jangka panjang pertama yang merangkumi 4 rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Fahami dulu apa yang dia kata.
Dia kata apa tahu? Okey, DEB ini dilancarkan melalui rangka rancangan jangka panjang pertama yang merangkumi 4 rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Mungkin agak yang confused. Apa benda dia cakap macam tu? Okey. Okey, sebenarnya begini. Okey, ada 4 rancangan pembangunan 5 tahun. Ada 4 Rancangan pertama, rancangan Malaysia pertama, rancangan Malaysia kedua, rancangan Malaysia ketiga, rancangan Malaysia keempat. So setiap rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga, keempat ni, rancangan Malaysia pertama akan berlangsung selama 5 tahun. Rancangan Malaysia kedua pun 5 tahun. Rancangan Malaysia ketiga pun 5 tahun. Rancangan Malaysia keempat pun 5 tahun. So total 20 tahun. Itu dipanggil rancangan pembangunan 5 tahun yang merangkumi 20 tahun. Boleh faham? Boleh faham jangan kau nganga je kan. Tak. Wawasan 2020 lain. Ini sebenarnya daripada tahun 70-an, 1970 sampai 1990. Daripada zaman muzik rambut afro kan, lepas tu cucuk langit yang itu, okey, sampailah zaman rock kan. Zaman rock yang bila ambil gambar kan dia macam tu. Tahun 1990. So itulah daripada tahun 70-an sampai 1990-an. Boleh cucuk langit? Dia boleh cucuk langit. Okey. Ya. Okey. Okey, so zaman rock ya. Ya, cikgu memang daripada zaman rock. Yes. Tapi bila ambil gambar dia gitu. Okey. So, zaman Azra. Yes. So itulah dia. Tujuh langit lain memang kena cengkung itulah pasal. Okey. Baik, so dasar ini, okey, apakah tujuan rangka jangka panjang ini? Iaitu untuk memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum, okey, antara wilayah dan juga antara kawasan dalam wilayah yang sama. Macam mana bila ada pertanyaan tau, macam mana okey mereka boleh tahu bahawa ada wujudnya ketidakseimbangan sosioekonomi? Apabila berlaku 13 Mei 1969. Kita tahu 13 Mei 1969 kan berlaku rusuhan kan. Sebenarnya rusuhan tu berlaku akibat apa tahu? Lebih dalam lagi, okey, kita tahu tercetusnya pergaduhan antara kaum Melayu dengan Cina. Tetapi sebenarnya ia merujuk kepada apa tahu? Ketidakpuasan hati. Okey, orang Melayu terhadap orang Cina terhadap orang Melayu. Kerana apa? Kerana pengagihan kekayaan yang tak seimbang. Orang Melayu melihat orang Cina semakin kaya. Orang Cina pula melihat orang Melayu asyik mendapat bantuan daripada kerajaan. So masing-masing timbul ketidaksefahaman dan menyebabkan berlaku 13 Mei. So bermula pada tahun 1970 dirancang untuk apa? Pembangunan ekonomi supaya semua rakyat tak kira Melayu, Cina, India dapat pembangunan ekonomi dan mengkayakan negara. So itu sebenarnya okey, nampak tak? Penjelasan daripada bakal Perdana Menteri. Penjelasan daripada bakal Perdana Menteri. Okey, Perdana Menteri. Perdana Menteri apa? Perdana Menteri negara lain lah, bukan Malaysia lah. Okey, baik. Kita lihat latar belakang pembentukan. Okey, kita lihat latar belakang pembentukannya Amerika okey. Latar belakang pembentukan kita lihat bermula pada Majlis Perundingan Negara MAPEN yang ditubuhkan pada Januari 1970. MAPEN ini dianggotai oleh pelbagai lapisan masyarakat dan MAPEN ditubuhkan untuk mengadakan, tujuan dia untuk apa? Okey, ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional bagi memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyatnya. Maknanya untuk kerjasama rakyat dan juga integrasi antara negeri-negeri dipanggil integrasi nasional. Hasilnya terbentuklah satu dasar ekonomi negara yang dikenali sebagai DEB, Dasar Ekonomi Baru. Kawan kan suka menyebut perkataan dasar, betul tak? Bila marah je, memang dasar. Memang dasar. Ini dasar sebenar.
Okey, dasar ekonomi baru. Okey. Dina juga. Okey, dasar ekonomi baru. Baik. So, beberapa pakar ekonomi daripada dalam dan luar negara diamanahkan untuk merancang dan merangka dasar berkenaan. Baik, antara pakar yang terlibat ialah seperti Dr. Rais Saniman daripada Malaysia, Dr. Jas Fahlan daripada Norway dan juga Dr. Jack R. Parkinson. Dr. Jack R. Parkinson daripada Britain. Lain macam nama tu. Okey, baik. So, kita lihat di sini. Okey, Tun Abdul Razak Husin sebagai Perdana Menteri Malaysia kedua telah memberikan penerangan berkaitan dasar ekonomi baru. Dan kita lihat ini keratan akhbar. Cuba eja tu, okey. Daripada apa tu? Dia tulis apa tahu? Kemakmuran untuk semua. Kemakmuran. Macam mana ejaan tu? Kemakmuran. Ini surat khabar lama surat khabar lama. Kemakmuran. Kenapa ejaan dia macam tu, cikgu? Sebab dulu ejaan dia guna jawi. Dia dia mim ain. Kemakmuran. Jadi makmuran. Ada ain kat situ. Dia pekat lebih. Okey, baik. So, inilah dia. Macam cikgu mentionkan tadi, inilah dia. Rancangan pembangunan dasar ekonomi yang dijalankan di bawah dasar ekonomi baru, iaitu rancangan Malaysia kedua, rancangan Malaysia ketiga, keempat dan juga kelima. Okey. Rancangan Malaysia kedua daripada tahun 1971 hingga 1975. Kemudian 1976 hingga 1980 untuk rancangan Malaysia ketiga. Yang keempat 1981 hingga 1985 dan rancangan Malaysia kelima 1986 hingga 1990. Mungkin kalau kamu lihat, dia bermula pada rancangan Malaysia kedua. Kamu lihat rancangan Malaysia kedua pada tahun 1971 hingga 1975. Mungkin kamu akan bertanya, cikgu, yang mana satu rancangan Malaysia pertama? Kenapa terus kedua? Kenapa yang pertama tak ada ke? Yang pertama ada, iaitu rancangan Malaysia pertama daripada tahun 1965 hingga 1970. 1965 hingga 1970. Itu rancangan Malaysia pertama. Okey. Jadi kalau ada yang bertanya, cikgu, maknanya 1965 dah mula rancangan Malaysia pertama. Sebelum tu tak ada rancangan Malaysia ke? Ada. Tapi dipanggil rancangan Malaya pertama dan rancangan Malaya kedua. Rancangan Malaya pertama 1956 hingga 1960 dan rancangan Malaya kedua 1960 hingga 1965. Nampak tak? Jadi itulah yang sebenarnya berlaku. Rancangan Malaya rancangan Malaya, terkejut aku. Jadi susunan sebenarnya rancangan Malaysia ni bermula daripada semasa merdeka dulu. Rancangan Malaya pertama, rancangan Malaya kedua. Kemudian rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Jadi itu susunan dia sebenarnya. Okey. So, bermula pada tahun 1971, memang kalau kamu nak tahu kenapa selepas rancangan Malaya kedua, kenapa ditukar rancangan Malaysia pertama, cikgu? Sebab rancangan Malaya pertama, rancangan Malaya kedua 1960 hingga 1965. Itu rancangan Malaya. Tetapi bila 1965 hingga 1970, bukankah tanah Melayu telah menjadi Malaysia pada tahun 1963? 1963 kan tanah Melayu dah jadi Malaysia. Sebab itu 1965 dia tukar jadi rancangan Malaysia, rancangan Malaysia pertama. Dia tak pakai rancangan Malaya lagi dah. Okey. So, itulah. Cikgu nak kena maklumkan pada korang. Itu susunan dia sebenarnya. Itulah dia. Okey. Bukan dibuat-buat Itu memang betul. Okey. Banyaknya rancangan. Yes, mestilah kan. Kamu pun kena merancang kan. Nak rancang umur 18 aku mesti dah habis SPM. Mesti dah habis SPM. Walaupun bulan 3 mesti SPM habis. Jangan tak habis lagi. Okey. Jadi itulah. Okey. Kita hanya mampu merancang hopefully. Baik. Kita lihat. Okey, matlamat dasar ekonomi. Tak salah nak berharap. Yes. Okey. Tak ada SPM,
Hang kalau tak ada SPM, hang nak pi kerja, hang nak pi sana pi sini, lagu mana? Hang ni haru betul lah. Okey. Okey. Baik. Kita lihat. Yalah, SPM bukan penentu, tapi hang nak pi kerja, hang kena ada SPM. Lagu mana hang nak dapat kerja kalau hang tak ada SPM? Haru hang ni. Haru. Hang pi mana? Okey, baik. So, matlamat dasar ekonomi baru. Okey, kita lihat. Hang nak kahwin nanti. Betul. Hang nak kahwin nanti Pak Mentua tanya, mana SPM? Haru. Kan. Tak ada SPM. Haru. Kan. Okey. Kita lihat. Okey. Okey. Matlamat dasar ekonomi baru. Okey, iaitu matlamat dia ada dua, iaitu mencapai perpaduan dan satu lagi kesejahteraan kaum dengan menggunakan strategi bersifat serampang dua mata. Serampang dua mata ya. Okey. Jadi kita lihat strategi dasar ekonomi baru. Jom. Udahlah cerita pasal masa depan tu ya. SPM pun tak habis lagi nak cerita masa depan. Sudah. Okey. Baik. Kita lihat strategi dasar ekonomi baru. Strateginya apa? Pertama sekali, kita faham ya, sebab nak memberi kekayaan kepada rakyat, perlunya ada strategi. Dan strategi yang pertama, strategi dasar ekonomi ialah apa tahu? Mesti membasmi kemiskinan. Maknanya mesti menghapuskan kemiskinan ni. Macam mana nak hapuskan kemiskinan? Dengan cara pertama sekali menambahkan pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Maknanya semua orang ada peluang untuk tambahkan income. Ada peluang untuk dapat banyak pekerjaan. So ini cara yang pertama, iaitu membasmi kemiskinan. So kamu take note benda ni, iaitu membasmi kemiskinan. Yes. Cikgu, gaji minimum 5K. Wow. Kan, gaji minimum 5K. Tapi kalau semua gaji minimum 5K, kamu tahu apa jadi? Nasi lemak tu yang tak ada lauk tu berharga RM10. Gondak. Gondak nasi lemak harga RM10. Tak ada telur, tak ada lauk pun semua RM10. Jangan ya. Runtuh tabuk kemiskinan. Yes. Okey. Baik, cikgu, saya ada baca kalau perempuan bersuara dalam politik runtuh tampuk kepimpinan. Benarkah? Amboi. Kan? Cikgu tak rasa sampai macam tu, kan? Tampuk kepimpinan maknanya suara kepimpinan di atas lah. Tapi tidaklah sampai macam tu. Cuma mungkin dia adalah sebagai satu apa tahu? Sebagai satu yang dikatakan sebagai satu kita kata saranan, ataupun mungkin juga mereka kata itu sebagai ajukan terhadap suara-suara wanita dalam politik. Suara-suara wanita dalam politik memang betul pun, kan? Ya, sebenarnya kamu kena fikir, contohnya macam dekat rumah kamu. Dekat rumah kamu yang paling banyak bersuara siapa? Mak kan? Mak kan? Mak kalau bersuara, jangan kata ayah, anak-anak pun semua senyap. Semua senyap. Nampak tak? Tampuk pemerintahan tergugat. Walaupun kita orang lelaki kata apa? Beras kita beli. Beras kita beli. Tapi tergugat juga. Yes. Mak cakap mesti menang. So jangan lawan. Nampak tak? So itu penting ya. Okey. Yeah. Okey. Jadi apa takut cikgu, beras laki beli. Memanglah beras laki beli. Mak engkau juga yang masak, kan? Itu problemnya. Okey. So, strategi dasar ekonomi baru yang pertama iaitu membasmi kemiskinan. Yang kedua iaitu menyusun semula masyarakat. Menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum. Pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Maksudnya apa tahu? Zaman dulu, kalau sesuatu ekonomi itu, kegiatan ekonomi dikaitkan dengan kaum tertentu sahaja. Contohnya, kalau katakan pertanian, itu Melayu. Kalau katakan perlombongan dan perniagaan,
oh itu kaum Cina. Oh kalau katakan perladangan getah, oh itu kaum India. Maknanya pengenalan kegiatan ekonomi mengikut kaum. So itu yang nak dihapuskan. Okay, yes, okay. So nak kena susun semula supaya apa tahu? Semua masyarakat buat okay, bahagian masing-masing. Kenapa dia buat macam tu? Sebab ini memang datang daripada British. Kamu kena faham. British yang sebenarnya yang telah mengasing-asingkan rakyat itu menjadi begitu. Okay. So itulah yang berlaku. Dan kita lihat terdapat beberapa isu lah kalau kita lihat terdapat isu yang berkaitan dengan rancangan membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat semasa dasar ekonomi baru ini. Okey. Okey Man. Okey. So kalau kita lihat sini, isu yang pertama ialah isu ekonomi. Di mana kalau kita lihat sosioekonomi, okey, isu sosioekonomi ini iaitu wujudnya okey, pertama sekali iaitu jurang sosioekonomi antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Maksudnya apa? Maknanya ada jurang, maknanya ada gap. Tahu gap? Maknanya okey, maknanya ada perbezaan yang ketara antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera daripada segi sosioekonomi. Jurang tu perbezaan. Okey, contoh macam cikgu dengan korang. Okey, cikgu dengan korang ada jurang perbezaan umur. Betul tak? Jurang umur yang ketara. Nampak? Antara umur 17 tahun dengan umur 19 tahun. So memang ada jurang perbezaan yang ketara lah. Walaupun 2 tahun saja. Nampak tak? Nah, jurang tu maknanya ada perbezaan. Kan? Itu jurang perbezaan. Okey. Baik, cikgu, apa beza Bumiputera dengan bukan? Cikgu boleh explain ke? Okey. Baik, bagus. Apa itu Bumiputera dan apa itu bukan Bumiputera? Bumiputera. Putra tu anak. Bumi tu adalah bumi, tanah air. Maknanya kalau Bumiputera, maknanya anak-anak asal tanah air. Contohnya apa? Kalau tanah Melayu ni, Bumiputera ini ialah orang asli dan juga orang Melayu. Itu Bumiputera. Nampak tak? Itu dipanggil Bumiputera. Tapi kalau bukan Bumiputera adalah bukan orang Melayu dan bukan orang asli. Kalau di Sabah Sarawak, okey, kaum Kadazan, Iban, Murut dan sebagainya itu semua Bumiputera. Kalau selain daripada itu bukan Bumiputera. Nampak tak? Putera tadi apa? Putera tadi tu anak. Okey, Bumiputera. Putera tu anak, bumi tu bumilah, tanah air. So anak tanah air. So, kan? Sama je. Sama je. Okey. Bukan. Okey, contoh Bumiputera ialah orang Melayu, okey, kemudian orang asli. Kalau tanah Melayu ni, okey, di tanah Melayu orang Melayu dengan orang asli itu adalah Bumiputera. Kalau di Sabah Sarawak, semua suku kaum itu dipanggil Bumiputera. Selain daripada itu bukan. Okey, yes. Ya, betul. Putera tu memang maksudnya anak. Ya, iaitu anak lelaki. Kalau puteri, anak perempuan. Kan. Itulah sebenarnya. Yes. Okey. Baik. Kemudian yang kedua, isu yang kedua iaitu jurang sosioekonomi. Ya, jurang perbezaan ekonomi antara pantai timur dengan pantai barat. Okey. Pantai timur ni maknanya contoh negeri-negeri pantai timur. Negeri apa pantai timur? Okey, iaitu negeri Pahang. Kemudian apa? Kelantan dan juga Terengganu. Itu pantai timur. Ganu. Pantai barat pula tu Perak, Selangor, Kedah, Negeri Sembilan kan, Johor. Itu semua pantai barat. So ada perbezaan yang ketara. Memang betul. Pantai barat secara umumnya lebih maju berbanding pantai timur. Itu memang. Okey, sampai sekarang. Jadi ada jurang ekonomi. Itu jadi satu isu lah. Okey. Utara maju lagi. Okey, utara maju jugalah. Okey. Kemudian jurang sosioekonomi yang ketiga iaitu
antara masyarakat desa dengan bandar. Memang antara masyarakat kampung dengan bandar memang ada perbezaan yang ketara lah. Okey. Dan yang keempat iaitu jurang sosioekonomi antara negeri. Betul? Negeri Selangor maju sangat. Okey. Pergi ke negeri Perak slow. Pergi ke negeri Sembilan lagi slow. Okey. Pergi ke Melaka lagi tak berapa maju. Okey, begitu juga pergi ke negeri Kedah tak maju, pergi ke Kelantan lagi tak maju. So di sini ada jurang sosioekonomi antara negeri. Nampak tak? Jadi isu-isu ekonomi ini sebenarnya kamu boleh highlightkan iaitu antara Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra. Okey. Kemudian Pantai Timur dengan Pantai Barat. Kemudian masyarakat desa dengan masyarakat bandar. Okey. Tak, desa tu kampung. Desa tu kampung. Bandar tu bandar lah. Sebab itu merentas desa. Merentas desa ni maknanya merentas kampung. Nampak? Okey. Merentas desa. So, sosioekonomi antara negeri. Okey. Baik. Banyak benda yang kamu baru tahu ya. Okey. Baik. Alright, menyebut pasal Selangor, jangan cakap banyak-banyak pasal Selangor. Ya, nanti sensitif. Okey, dahlah kita ni orang Selangor, okey, dikatakan perlu dipisahkan daripada Malaysia. Kemudian dihanyutkan sampai ke Itali, kan? Dihanyutkan sampai ke Itali ya. Tak nak ya. Tak nak. Okey. Tak naklah hanyut sampai Itali ya. Sian kita kan. Tapi kita orang tak kisah pun. Kita orang ada kilang Gardenia, kita orang ada kilang motor, kita orang ada kilang proton kereta. Korang tak ada. Okey, baik. Memang belagak Okey. Baik. So kita lihat di sini. Okey. Dasar ekonomi baru bertujuan membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat dengan memberikan peluang kepada rakyat berbilang bangsa untuk menikmati kemakmuran negara dengan lebih adil dan saksama. So itulah petikan ucapan daripada Tun Abdul Razak Husin ketika pelancaran dasar ekonomi baru. Baik. So kita sambung terus dengan pelaksanaan dasar ekonomi baru. Plan memang power. Plan memang semua orang boleh plan. Tetapi nak laksanakan tu masya-Allah. Kita tengok pelaksanaan dia. Pelaksanaan dasar ekonomi baru ni, kita lihat dasar ekonomi baru dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Maknanya beberapa cara bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu melalui agihan ekonomi yang seimbang. Maknanya mengagihkan kekayaan dan juga kegiatan ekonomi secara seimbang kepada semua rakyat. So ada beberapa langkah yang telah dilaksanakan dalam usaha membasmi kemiskinan, antaranya termasuklah pertama sekali meningkatkan taraf hidup rakyat, memperkenalkan rancangan buku hijau, memperkasakan peranan agensi kerajaan, pembangunan tanah oleh Felda, pembangunan wilayah, pemilikan modal saham, pengenalan industri kecil dan sederhana dan juga pendidikan untuk tenaga kerja. So ada lebih kurang 8. Apa itu buku hijau, cikgu? Buku hijau ni sebenarnya adalah buku laporan bagi kegiatan pertanian. Nanti kita akan pergi ke situ. Kita tengok satu-satu. Jom. Yes, pasal tanaman. Okay. Yeah, betul. Pandai Ashley ya. Okay. Okay, baik. Kita lihat meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang pertama meningkatkan taraf hidup rakyat, iaitu rancangan ini meningkatkan taraf hidup melibatkan penduduk tak kiralah luar bandar dan di bandar. Kalau luar bandar, inilah gambaran rumah-rumah di luar bandar, iaitu di kampung-kampung ada bawah rumah. Cikgu dulu sempatlah merasa tinggal macam ni, kat rumah macam ni, kat bawah rumah ada bawah rumah tu kadang-kadang simpan basikal, simpan bola besok nak main lagi. Macam lepas tu main nyorok-nyorok. Okay. Itulah dia rumah-rumah di kawasan luar bandar. Baik.
So luar bandar ini tumpuan akan diberikan kepada apa tahu? Langkah yang pertama, tumpuan akan diberikan kepada penduduk-penduduk miskin yang terdiri daripada, kalau miskin ni biasanya pekerjaan mereka apa? Petani, pekebun getah dan kelapa, kemudian juga nelayan, buruh, okey, dan juga penduduk-penduduk kampung baharu. Iaitu kampung baharu di mana? Penduduk kampung baharu yang telah diletakkan dalam kampung baru oleh rancangan BRICS dulu kan. Iaitu tentang usaha-usaha membasmi komunis dulu. So wujudkan kampung baru. Kampung baru pun mengalami masalah, iaitu masalah kegiatan ekonomi, taraf hidup rakyat. So kita lihat apa yang pencipta wanita, sudahlah tu. Okey. Usaha pembangunan ini akan dilakukan menerusi kegiatan gerakan koperasi yang sedia ada di luar bandar. Program yang dilaksanakan termasuklah penerokaan tanah baru, maknanya buka tanah baru. Kemudian juga bantuan peralatan pertanian, kemudian juga khidmat nasihat pertanian, memberi subsidi bantuan subsidi benih dan baja, serta kemudahan kredit, maknanya kemudahan pinjaman, serta pemasaran dan pusat kemajuan peladang. Kamu boleh bayangkan orang-orang kampung, okey, di kawasan kampung, okey, bagaimana nak majukan mereka, iaitu okey, mengajak mereka untuk meneroka tanah baru, membuka kawasan-kawasan hutan untuk dibuat tanaman secara besar-besaran. Kemudian diberikan bantuan peralatan pertanian yang membajak dan sebagainya, beri lagi bantuan baja, kemudian khidmat nasihat bagaimana nak bercucuk tanam. Nampak? Kerajaan punya serius untuk membantu penduduk-penduduk luar bandar bagi meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi kalau kita lihat, nampak tak? Nampak tak? Ini kita lihat ini perbezaan dua rumah, dua gambar ni, perbezaan rumah peneroka di Felda, rumah kediaman peneroka sebelum dan selepas. Jadi so kalau kita lihat di sini, ini dulu gambar pada asal-asalnya dulu orang-orang Felda, rumah dia macam ni tau. Semua rumah Felda memang disediakan macam ni rumah dia, bentuk dia. Tetapi selepas 10 tahun, 20 tahun berubah, okey, dengan pendapatan dari segi getah dan juga pendapatan kelapa sawit, mereka telah berjaya membina rumah macam ni. Sekarang ni rumah Felda semua macam ni. Semua macam ni. Siap banglo, siap dengan ada tiang, seri dan bagailah macam ni kan. Inilah dia. Betul Nazirah, betul macam inilah. Rumah kediaman peneroka sebelum dan selepas dasar ekonomi baru diperkenalkan. Ini yang berlaku di luar bandar. Nampak tak? Maknanya, okey, dasar ekonomi baru bagi luar bandar, penduduk luar bandar, okey, telah berkesan. Rancangan tu berkesan. Berkesan ya. Baik. So itu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di luar bandar. Bagaimana pula dengan di bandar? Di bandar ni tak ada kemiskinan ke? Siapa kata? Okey, untuk statistik, untuk kamu tahu tahun 2019 telah dibuat statistik bahawa sebenarnya di Malaysia ni, kalau gaji kamu kurang daripada 3,000 di bandar, kalau di Kuala Lumpur, di Shah Alam, di Subanjaya, kalau gaji kamu kurang daripada 3,000 ataupun 3,000 dan ke bawah, anda adalah miskin bandar. Yes, anda adalah miskin bandar kalau pendapatan kamu 3,000 dan ke bawah. Nampak tak? Yes, betul. Sebab apa? Sebab kos sara hidup yang tinggi di bandar ni. Kos sara hidup yang tinggi. Jadi sebab itu gaji 3,000, okey, kalau gaji 1,500, 2,000, 2,500 kan, memang tak cukup. Memang tak cukup. Betul Hatijah? Tak cukup ya. Miskin bandar. Diorang tak tolong ke? Tolong. Sebab itu dibantu dari segi kegiatan ekonomi. Yes, Hatijah. Okay. So kita lihat di sini, ada Hatijah ni, ya ada. Okay. Di bandar kita lihat penduduk di bandar pula menghadapi kemiskinan disebabkan pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah
dan juga selalunya masalah perumahan. Memang masalah perumahan. Usaha telah dilakukan oleh kerajaan untuk memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan yang membuka peluang pekerjaan lebih banyak dan meningkatkan pendapatan golongan miskin pelbagai kaum. Alhamdulillah, kalau kita lihat sejak itu kerajaan telah membenarkan banyak industri kecil dibuka untuk apa? Untuk kita kata industri ataupun aktiviti-aktiviti sosioekonomi yang kecil-kecil, kemudian juga mengajak orang Melayu untuk terlibat dalam perniagaan. Ya, berkembang pesat. Sebab itu kalau kamu nak tahu, sebelum 1970 tak banyak orang Melayu berniaga tepi jalan niaga burger, tak ada. Back to 1980s baru bermula banyak stall-stall burger. Yang mana stall-stall burger berniaga burger tu, orang-orang Melayu berniaga burger tu di KL apa semua, di Shah Alam merata-rata. Itu permulaan, maknanya peluang perniagaan kepada orang-orang tempatan yang tinggal di kawasan bandar. Ya, itulah dia. Nampak tak? So ini usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan lah, membantu rakyat. Dan golongan ini juga disediakan dengan kemudahan asas seperti pendidikan, ya betul, bekalan air dan elektrik, jalan raya, bantuan beasiswa, buku teks percuma, makanan tambahan kepada kanak-kanak dan juga program rumah murah. So itu adalah, kau keluar kenapa? Okay. Okay. Okay Ashley. Okay. Sorry Ashley lambat sikit. Sorry Ashley. Okay. Baik, kita lihat di sini. Alright. Kita lihat inilah dia usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan iaitu menyediakan kemudahan asas. Ramai yang tak tahu sebenarnya cikgu, kalau di bandar ni, contohnya di Subang Jaya ataupun di Bandar Sunway, ya, kat mana nak cari orang miskin cikgu? Banyak sebenarnya. Terutama sekali kamu cari di kawasan flat murah ataupun kita kata sebagai apartmen yang memang padat punya orang tu kan, seperti di Mentari Court ke, ataupun di bahagian Jalan Kelang Lama tu ada apartmen ataupun flat-flat yang murah-murah tu. Situ memang banyak orang, ya, banyak orang yang miskin. Ya, betul. Jadi kalau kita kena sedar ya, kawasan yang berdekatan dengan rumah dini tu pun sama juga tu. Tapi bukan kawasan rumah dini, tapi kawasan yang sebelum nak masuk tu. Kan. Betul Dini kan? Jadi so itu juga miskin bandar. Miskin bandar ya. Jadi perlu dibantu. Yes. So yang pertama sekali, okey, rancangan dia iaitu apa? Meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, di kawasan luar bandar dan kawasan bandar. Sebelum itu, cikgu nak tanya kat sini, ada tak sesiapa di sini yang tinggal ataupun sekarang ni menetap di kawasan luar bandar? Ada tak? Kawasan luar bandar, ada tak? Kawasan kampung-kampung ke, ada tak? Okey. Ya ke Anis? Ya ke Shimir? Anis kat mana Anis? Okey. Anis kalau okey, Anis di Sabah, daripada Sabah. Anis Sandakan ke? Sandakan. Iya. Tak. Bukan. Kudat. Oh, Kota Belud. Kota Belud kau. Kota Belud. Tapi line internet kuat line internet kamu kuat, kamu boleh mengikuti kelas cikgu dengan baik. Kuat juga Wah, nampak tak? Nama kawasan pedalaman kan? Oh, dekat Sandakan. Syista, dekat Sandakan. Line internet kuat dia. You see? Nampak tak? Kawasan pedalaman Sabah pun internet line kuat. Tapi kalau di Kuala Lumpur ni kadang-kadang line internet, ya Allah. Kan? Macam Arnab. Kamu tahu kenapa Arnab? Okay. Dia laju tapi dia berhenti. Sampai kura-kura boleh potong lah. Itulah dia Arnab. Ya, dia yang tak tahan tu. Dia laju tapi dia berhenti. Tu yang tak tahan. Geram betul. Kan. Baik jadi kura-kura. Slow tapi dia laju juga kan. Memanglah Arnab laju tapi dia berhenti. Kan selalu Arnab dengan kura-kura, kalau berlumba, kura-kura menang,
Kan. Itu problemnya. Okey. Yeah. So, beruntunglah kawasan-kawasan luar bandar pun internet pun mantap sekali ya. Baik. So itu yang pertama, iaitu berkaitan dengan meningkatkan taraf hidup rakyat. Bagus. Yang kedua, sebut tak juga. Itulah. Nombor dua, rancangan buku hijau. Rancangan buku hijau yang kedua, iaitu rancangan buku hijau peringkat kebangsaan telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Husin pada 20 Disember 1974. Dan kalau kita lihat matlamat rancangan ini, apa matlamat dia? Ingat bab 7, bab 8 dia tak ada storytelling dah. Dia banyak facts. So kamu kena highlightkan facts tu berkaitan apa tahu? Faktor dia, matlamat dia, tujuan dia. So dia agak dry, tetapi ini memudahkan kamu untuk memahami dengan lebih mudah sebenarnya ya. Yeah. So ada yang tanya, so ada yang tanya, cikgu, apa beza fakir miskin dengan fakir dengan miskin? Miskin ni sebenarnya kita tahu adalah satu tahap di mana tidak ada pendapatan dan juga sangat kurang pendapatan. Tetapi kehidupan dia hanya orang kata apa, ibaratkan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu miskin. Tapi kalau fakir lagi teruk, lagi rendah. Iaitu fakir ni adalah orang-orang yang melarat. Yang tidak ada apa-apa pekerjaan, yang kadang-kadang kais pagi sampai petang belum tentu makan. Kadang-kadang kais petang sampai besok pagi pun belum tentu makan. Melarat ni maknanya kesusahan. Kesusahan yang teramat. Sampai tidur duduk bawah Duduk bawah jambatan, baju pun tinggal baju itu je. Kan. Itu dikatakan fakir. Fakir. So, kalau kamu selalu jumpa apa tahu? Iaitu perkataan fakir miskin, fakir miskin, fakir miskin, betul tak? Untuk pusat zakat. Pusat zakat akan memberikan kepada fakir miskin, fakir miskin. Sebenarnya, fakir miskin itu bukan satu terms, tapi dia dua terms yang berbeza, iaitu dua golongan yang berbeza. Fakir yang melarat dan juga miskin yang tak cukup makan dan juga memerlukan bantuan. Walaupun fakir ke miskin ke, dua-dua tetap memerlukan bantuan. Boleh faham? So, dua-dua perlu dibantu. Ternyata banyak. Sama-sama Atijah. Tak apa. Pencerahan. Dan kalau kamu tak tahu, bertanya. Bagus. Fakir, miskin. Baik. So, kita lihat rancangan buku hijau ni, Syimil. Ianya adalah untuk apa tahu? Untuk menambahkan pendapatan rakyat. Itu satu. Kemudian menambahkan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Bahan makanan sebenarnya paling penting di negara kita ni. So rancangan ini memberikan tumpuan kepada apa tahu? Penggunaan tanah yang sepenuhnya. Optimiskan tanah-tanah yang ada. So dengan cara apa? Usahakan tanah dengan tanaman jangka pendek. Perkebunan yang berkelompok, kemudian penternakan, pemasaran yang baik dan juga projek-projek kecil yang lain. So itu rancangan buku hijau. Cengkung tu apa? Cengkung tu. Cengkung. Alah kanta cengkung cembung tu lah dia yang kamu belajar tu kat sains. Itulah dia. Samalah tu. Cengkung dengan cengkung samalah tu. Okey. Baik. So, matlamat rancangan buku hijau ni adalah untuk menambahkan pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan. Sebab, kita tahu bahawa daripada tahun 74 sampai sekarang, bilangan penduduk bertambah adalah daripada tahun ke tahun bertambah. Dan sekarang rakyat Malaysia ada 32 juta orang. Dan kita lihat keperluan makanan memang tinggi. Memang permintaan sangat tinggi. Sebab itu kerajaan daripada awal-awal dah mengetahui bahawa perlu beri tumpuan kepada penggunaan tanah sepenuhnya. Iaitu dengan usahakan tanaman jangka pendek. Tanaman jangka pendek ni maknanya apa tahu? Tanaman yang pokok-pokok yang boleh tanam
dalam tempoh kurang daripada 1 tahun dah dapat dia punya hasil. Contohnya apa? Jagung, kemudian ubi, kemudian tebu, itu adalah cili. Itu semua kurang daripada 6 tahun kamu dah dapat hasil dia. Itu tanaman jangka pendek. Kan. Kemudian perkebunan berkelompok, ada yang tanam tanam ubi atau kemudian tanam tebu, ada yang tanam lain macam tu. Berkelompok ni maknanya tanaman yang berkelompok mengikut kelompok-kelompok tertentu. Sebagai contoh, satu kawasan itu tanam tebu-tebu je. Satu kawasan penduduk lain tanam ubi sahaja. Ada satu kawasan penduduk lain tanam jagung sahaja. So itu berkelompok. Perkebunan berkelompok. Kemudian penternakan, terutama sekali ternakan lembu. Sawah padi tak berkelompok. Sawah padi memang besar-besaran. Besar-besaran ya. Terutama sekali kamu lihat sawah padi di mana? Di Kedah, kemudian di Selangor, di Perak. Itu. Pokok getah tu ya. Dan paling kritikal sebenarnya di Malaysia ni, kita sebenarnya sedang menghadapi kekurangan beras sebenarnya. Sebab kalau kamu pergi ke Giant ke ataupun ke supermarket kan, kamu perasan tak bahawa ada 2 jenis beras, iaitu beras tempatan dan beras import. Kenapa perlu beras tempatan dan beras import, cikgu? Sebab keperluan beras kita tinggi. Sebab itu terpaksa diimport daripada Thailand. Dan beras kita saja tak cukup. Mau tak cukupnya? Pagi makan nasi lemak, tengah hari makan nasi campur, petang makan nasi goreng, malam nasi dengan tom yum. Kan? Kalau agak-agak demam, bubur nasi. Bila time raya, nasi impit. Time raya nasi impit. Semua nasi. Kan? Nampak tak? Jadi sebab itu keperluan beras itu sangat tinggi sebenarnya ya. Time demam bubur nasi tu. Kan? Tak lego ya dah jadi ruji. Kan? Tak pandai buat bubur nasi, sanggup pergi McDonald beli bubur nasi McDonald. Nampak? Jadi nasi memang menjadi makanan ruji ataupun makanan asasi. Makanan ruji tu makanan asasi manusia. Ruji tu asasi, makanan asas. Legend semua nasi. Macam kita tak ada nasi Malaysia tapi kita ada nasi USA. Nasi goreng USA ada, nasi goreng Malaysia tak ada. Nasi goreng USA ada. USA jauh tu. Tapi sebenarnya apa maksud nasi goreng USA? Apa USA sebenarnya? Iaitu udang sotong dengan ayam. Itu USA. Nasi goreng ada udang sotong dengan ayam, USA. Ya Allah lapar. Nasi goreng Malaysia tak ada. Tapi nasi goreng kampung ada. Sebab itu kalau kamu order kan, kawan cikgu selalu order apa? Nasi goreng kampung, kampung lebih ya. Nasi goreng kampung, kampung lebih. Seterusnya kita lihat. Nombor 1 iaitu berkaitan dengan meningkatkan taraf hidup rakyat. Itulah. Yang kedua iaitu rancangan buku hijau. Dan yang ketiga iaitu peranan agensi kerajaan. Yang ketiga. So kita lihat apakah fungsi peranan ni adalah fungsi ya. Fungsi agensi kerajaan. Nasib baik tak minta goreng lebih. Goreng lebih hangit Anik. Hangit ya. Kita lihat di sini. Beberapa agensi kerajaan ditubuhkanlah untuk mempelbagaikan. Kenapa ditubuhkan? Untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi yang boleh menambahkan pendapatan rakyat. Dan ini akan membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk semua kaum. Bila banyak kegiatan ekonomi, banyaklah peluang pekerjaan untuk semua kaum. Dan agensi ini tugasnya apa? Iaitu akan memberikan bantuan. Bantuan dari segi peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman,
dan juga khidmat nasihat. Dan antara agensi tersebut termasuklah Lembaga Beras dan Padi Negara LPN, kemudian Lembaga Pertubuhan Peladang LPP, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, dan Rubber Industry Smallholders Development Authority ataupun RISDA, ataupun dipanggil Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah. Maknanya dia akan beri tumpuan kepada apa? Yang ini beri tumpuan kepada getah. Yang ini LKIM beri tumpuan kepada ikan. Kemudian LPP untuk peladang. Okey, Lembaga Beras dan Padi Negara untuk beras. So itu agensi-agensi kerajaan. Nampak tak lambang-lambang ni? Okey, baik, kebiasaannya kamu kena ingat dia punya lambang. Lambang, kemudian soalan kadang-kadang ada tanya tentang apakah nama agensi ini dan apakah fungsi dia. Okey, kalau kamu tengok LKIM, okey, ini sebenarnya dia lambang ni sebenarnya lambang bentuk ikan. Okey. Banyak sangat lembaga kan. Okey, banyak sangat lembaga. Ya, banyak lembaga. Lembaga tu sebenarnya adalah kita kata subdivision bagi jabatan kerajaan. Subdivision dia semua ni di bawah jabatan ataupun Kementerian Pertanian. So dia subdivision dia, lembaga-lembaga kemajuan ini. So kalau kita lihat di sini bentuk tu bentuk ikan dan juga ada sisik ikan. So lembaga kemajuan ikan. Lembagakan benda hitam. Itu engkau Syimil. Itu engkau. Okay. Ya. Baik. So ini untuk nelayan lah ni. Untuk nelayan. Kalau kita lihat untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan memodernkan industri perikanan. Modernkan industri perikanan. Contohnya iaitu kalau dulu mereka menggunakan pukat yang kita kata sebagai pukat daripada kualiti yang kurang baik. So Lembaga Kemajuan Ikan akan mencanangkan, okey, pakai pukat yang ini, yang mana pukat ini lebih tahan lama dan juga ianya berjaring lubang-lubang yang besar. Kenapa lubang-lubang yang besar? Sebab kita nak ambil ikan yang besar-besar saja. Ikan yang kecil-kecil dilepaskan. So ini dapat mengelak daripada kepupusan ikan. Itu kerja LKIM. Yes. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Nampak? Itu idea-idea mereka dan nasihat-nasihat yang diberi kepada nelayan dalam bidang perikanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat Lembaga Pertubuhan Peladang, di mana diliburkan pada 1973 untuk membantu pekebun kecil, petani dan peladang yang terlibat dalam kegiatan koperasi. Okey. Baik. Cikgu nak tanya satu je. Apa maksud koperasi? Apa yang koperasi. Kedai ada yang pakai kejap. Dekat sekolah tu ada. Ya, dekat sekolah memang ada. Dekat berkuasa. Sebenarnya ada yang gunakan pihak lembaga dan juga pihak berkuasa. Sebenarnya Hadijah, kalau kamu lihat macam RISDA tu, dia menjalankan penyelidikan. Dia menjalankan research. Tapi kalau untuk lembaga-lembaga ini, mereka lebih kepada membantu dari segi nasihat. So dia orang tak buat research lah. Itu perbezaan dia lah sebenarnya. Baik, koperasi. Sebenarnya koperasi ni datang daripada perkataan bahasa Inggeris, semua orang tahu kot, iaitu cooperation. Cooperation. Maknanya apa? Kerja sama, betul? Cooperation ataupun kerjasama. Yes. So dikatakan kooperasi ataupun cooperation ni adalah bermakna melibatkan apa tahu? Satu usaha yang menggunakan banyak tenaga. Untuk bersama-sama menjayakan satu matlamat. Itu dipanggil kooperasi. Ya, betul Hatijah. Kalau ada yang menganggotai koperasi kedai ke kan, maknanya kamu telah bersama-sama berusaha untuk memajukan kedai itu. Secara koperasi. Itu maksud dia sebenarnya. Di kalangan pelajar bekerjasama dalam kedai koperasi untuk membantu, memajukan kedai itu. Itu sebenarnya. Koperasi. Ya. So, Lembaga Pertubuhan Peladang ni
ditubuhkan untuk membantu pekebun-pekebun kecil, petani dan peladang yang terlibat dalam kegiatan koperasi. Maksudnya apa tahu? Bila pekebun kecil ni, katakan dia ni okey buat 5 ekar, dia tanam getah. Sebelah dia ada rakan dia, okey, tanam 5 ekar getah juga. Sebelah sana pun 5 ekar getah, 5 ekar getah. Kemudian diorang pergi minta bantuan daripada pertubuhan peladang. Peladang kata apa? Why not korang ni bersatu, satu kali minta, kita orang boleh bagi banyak-banyak. Nampak tak? Maknanya bekerjasama. Kalau katakan korang tak dapat, yang A tak dapat baja, boleh minta dengan yang B. Sebab baja sama je, datang daripada kami. Okay. So, dia akan bergabung. So, mereka akan bergabung menjadi satu ladang. Ingat ladang lagi besar daripada kebun. Kebun kecil, tapi ladang besar. Dan ladang itu adalah gabungan kebun-kebun kecil yang ada kat situ bergabung menjadi ladang. So mereka boleh memohon kepada LPP ni, Lembaga Pertubuhan Peladang, untuk mendapatkan khidmat nasihat, baja, subsidi dan sebagainya. Maknanya minta secara berkooperasi ataupun secara berkelompok dan juga ada wakil-wakilnya. So itulah dia kegiatan koperasi kepada para peladang. Betul lah kan? Maknanya apa? Baru bersatu kita teguh. Bercerai kita roboh. Nampak tak? So itu LPP. Ya, betul. Gabungkan kebun. Betul. Okey. Ladang ni sebenarnya lah gabungkan kebun-kebun kecil menjadi satu kawasan yang besar. Diusahakan bersama-sama. Nampak tak? So itulah dia ladang dan kegiatan koperasi. So itu tugas Lembaga Pertubuhan Peladang. Kamu tengok bahawa tengok bentuk dia, logo dia tu, itulah dia logo pokok tu. Okey, Lembaga Pertubuhan Peladang. Okey, ada gambar daun. Baik. Kemudian kita lihat yang seterusnya sebelah kiri ni, iaitu Lembaga Beras dan Padi Negara. Tengok lambang ni, okey, Bernas. Bernas ni maksudnya apa? Beras nasional. Lembaga Padi dan Beras Nasional ataupun Bernas. Kependekan dia. Jadi, okey. Baik, kita lihat di sini. Lembaga Beras dan Padi Negara di mana ditubuhkan pada tahun 1971 untuk mengawal selia sektor padi dan beras serta menstabilkan harga padi. Pada tahun 1994, ianya dikenali sebagai Beras Nasional ataupun Bernas. Harus diingat, okey, kalau kamu bertanya, kenapa perlu menstabilkan harga padi, cikgu? Sebab beras adalah menjadi makanan ruji seluruh negara. Kalau harga dia tak stabil, harga dia mahal, akan menjejaskan kehidupan rakyat. Jadi penting untuk stabilkan harga padi supaya dia tidak menjadi terlalu mahal. Ya, satu Malaysia punya harga. Yes. Ya, betul. So Bernas ni yang kawal tau. Kalau dia tengok, okey, keperluan beras ni tak cukup, dia akan siap-siap order daripada Thailand untuk bawa masuk beras import. Supaya beras sentiasa tak putus di Malaysia. Bayangkan kalau beras putus di Malaysia, kita nak makan apa? Sanggup kau hari-hari nak makan roti gardenia? Tak sanggup. Kan? Kan? Itu belum kira ada yang menggigit di bucu katil. Belum dikira menggigit ibu jari. Tu. Kan? Jadi itu gara-gara lapar tu. Jadi sebab itu jangan beras ini putus di dalam pasaran. Kalau tidak akan menjejaskan rakyat. Okey. Baik. Ya, kita lihat di sini. Dan yang seterusnya iaitu yang keempat, iaitu RISDA. RISDA ini sebenarnya ialah pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah. Ditubuhkan pada 1973 untuk membantu dalam penyelidikan dan penanaman semula getah. Mereka buat research dulu, kemudian mereka buat tanaman semula getah. Getah ni sebenarnya selepas umur 25 tahun atau 30 tahun, kamu kena tebang. Sebab getah itu tidak lagi menghasilkan susu getah dia.
So kena tebang, kemudian digantikan dengan pokok-pokok getah yang baru. So inilah dia Rizda yang menjalankan aktiviti penanaman semula getah. Okay. So ini adalah 4, kita kata sebagai 4 agensi kerajaan yang utama membantu rakyat. Okey, baik. So secara kesimpulannya, okey, kita telah belajar tentang 3, okey, kita kata sebagai 3 pelaksanaan dasar ekonomi baru. Iaitu dalam dasar ekonomi baru, pertama, okey, meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua iaitu rancangan buku hijau. Dan yang ketiga iaitu berkaitan dengan peranan agensi-agensi kerajaan. So kita akan masuk kepada aktiviti yang keempat. Pelaksanaan yang keempat, iaitu yang kita sempat mungkin hari ni kot, yang keempat ni iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, atau dipanggil sebagai FELDA. FELDA ialah sebenarnya kependekan bagi apa tahu? Federal Land Development Authority. Federal Land Development Authority, FELDA. Yang bermaksud Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan dan Pembangunan Tanah. Baik, kita lihat. Pembukaan tanah baru ni, untuk pertanian, kalau kita lihat pembukaan tanah baru ni dilakukan secara teratur di bawah FELDA. Penduduk luar bandar, sebenarnya program dia macam mana tahu? Penduduk luar bandar yang miskin akan dipindahkan ke kawasan FELDA yang baru dibangunkan. Dan ini berlaku dalam keluarga cikgu sendiri, iaitu ada 2 orang pakcik cikgu yang sebenarnya mereka dulu tinggal di Tangkak, Johor. So mereka bekerja sebagai pekebun kecil-kecilan. Tiba-tiba FELDA telah membuka peluang kepada orang-orang kampung itu untuk berpindah ke Pahang, ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, kawasan FELDA baru untuk diusahakan tanahnya. So mereka pergi sana, bawa pakaian apa semua, so telah diberikan rumah siap-siap, dengan tanah pun dah siap sedia. Untuk apa? Untuk mengubah hidup mereka daripada susah kepada yang lebih baik. Ini berlaku dan cikgu sendiri pergi tengok dia orang. So apa yang FELDA buat? Iaitu FELDA beri tanah seluas 10 ekar. 10 ekar kau. Kamu tahu tak 10 ekar besar mana? Kalau kamu pernah pergi MRSM, MRSM, mana-mana MRSM ataupun mana-mana SBP, saiz sekolah tu termasuk dengan dia punya kawasan asrama, lebih kuranglah itulah 10 ekar. Lebih kuranglah itulah 10 ekar. Itu 10 ekar. Besar. Kawasan seluas sekolah tu, seluruh termasuk kawasan asrama semua, itulah lebih kuranglah itulah 10 ekar. Berapa persen? Berapa persen? 10 ekar seorang. Seorang 10 ekar. Seorang 10 ekar. Bayangkanlah. Maknanya seorang tu satu keluarga, mewakili satu keluarga, 10 ekar seorang dapat peneroka. Banyak. Jadi 10 ekar tu akan diusahakan dengan tanaman kelapa sawit. Sama ada mereka boleh tanam kelapa sawit atau tanam getah, dan juga buat rumah kediaman. Selain itu, di kawasan FELDA ini juga dapat mana tanah. Baik. Soalan Hatijah ni memang kelakar. Diorang dapat mana tanah? Taklah diorang beli kat Shopee. Beli kat Shopee kat tepi. Lepas tu bawa balik. Apalah kau ni. Baik. Sebenarnya sebenarnya begini. Kan cikgu cakap tadi, mereka akan diambil daripada kawasan kampung yang miskin tu, orang-orang kampung yang miskin. So akan dibawa pergi ke kawasan-kawasan baharu yang hutan lagi tu. Yang hutan lagi tu dibawa ke situ, dia kata apa? Ini 10 ekar kawasan hutan ni korang boleh bersihkan. Ini 10 ekar untuk kamu, si A, si Karim. Kemudian 10 ekar lagi yang kawasan sebelah kiri ni, ini untuk si Ahmad. 10 ekar kamu kat sini. Tapi bila dia tengok, hutan lagi ni. Memang hutan lagi. Nanti kamu kena bersihkan. Kemudian kamu buat tanaman.
Okay. Jadi itulah okay, dimaksudkan dengan ia diberikan kawasan tanah 10 ekar. Betul. Setiap seorang tak adalah Hatijah gurau je. Okay. Setiap satu orang diusahakan 10 ekar. Yes. Setiap satu orang 10 ekar. Baik. Kita lihat di sini. Okay. Gurau je. Okay. Seorang-seorang tu. Okay. So di kawasan itu terdapatlah kemudahan-kemudahan lain seperti ada klinik, ada sekolah, ada pengangkutan dan koperasi Felda yang dapat mengubah taraf hidup mereka. Dan Felda juga, ya betul, betul Hatijah. Diorang akan beri bantuan bantuan biji benih, bantuan pokok-pokok, anak-anak pokok getah, anak pokok kelapa sawit. Lepas tu diberikan baja. Memang diberikan. Tinggal korang buat je. Tinggal korang buat je. Nampak tak? Punyalah Felda nak membantu. Yes, betul. Itu subsidi. Betul. Okay. Jadi, Felda ini telah menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri bagi meneroka ataupun membuka tanah-tanah baru untuk pertanian. Yang banyak berlaku di Negeri Sembilan, di Johor, di Pahang. Dan di Perak, ada juga di Perak. Itu kawasan-kawasan Felda. Banyak ya. Dan di Sabah, kita lihat kerjasama di Sabah, kerjasama Felda dengan Yayasan Sabah telah membawa kepada pembukaan Felda Wilayah Sahabat, iaitu di Lahad Datu dan juga Felda Umas di Tawau. So, sana pun ada juga di Sabah, iaitu pembukaan tanah baru. Dan juga tanah-tanah itu diberikan kepada orang-orang tempatan, orang-orang miskin yang memerlukan tanah itu. So Felda juga mengadakan kerjasama dengan Sarawak melalui Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority untuk pembukaan ladang kelapa sawit. So ada yang tanya, cikgu, kawasan airport memang banyak ladang-ladangnya? Tak semestinya. Okey, yang airport ni je. Airport KLIA je. Kan kombasan kan? Airport KLIA tu, kiri kanan tu kan banyak ladang kelapa sawit. Sebenarnya, bukan ladang kelapa sawit tu dulu. Bukan airport dulu tu yang ada. Tapi ladang kelapa sawit tu yang memang dah ada. Tetapi, apabila dicadangkan untuk membuat airport KLIA yang baru, so mereka mencadangkan kawasan itu. So itu yang berlaku. Tapi banyak kontroversi sebenarnya KLIA itu. Sebelum mereka telah tebang pokok semua dan mereka telah kambus tanah tu dan juga tambak tapi tanah tu cepat mendap. So cepat mendap, terpaksa tambak lagi dan mendap lagi, tambak lagi, mendap lagi. Sebab kawasan tu kawasan kelapa sawit. Kelapa sawit, tanah dia adalah tanah gambut. So bila tanah gambut, tanah dia lembut, bawah dia ada banyak air. So sebab itu perlu ditambak banyak-banyak sebab dia mendap. Okay. So banyak kontroversi lah dulu. So sebelum ianya berjaya sampai sekarang lah. Okay. So sekarang ni okey lah, tak ada masalah. Baik. So kita lihat di sini, inilah dia perjanjian persefahaman yang ditandatangani antara Felda dengan Kerajaan Sabah bagi membolehkan Felda terlibat dalam pembangunan tanah di Sabah. Dan kita lihat, inilah dia. Boleh kata cikgu kata sebenarnya setiap kilang setiap kelapa sawit, setiap kawasan kelapa sawit akan ada kilang kelapa sawit. Kilang kelapa sawit seperti di Lubuk Antu ni, Seri Aman milik Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority. Dan kamu tahu tak, cikgu sendiri pernah pergi kilang ni. Maknanya bukan kilang ni lah, tapi kilang kelapa sawit ini untuk memproses kelapa sawit ni. Kamu tahu apa uniknya kilang kelapa sawit ini? Uniknya adalah mereka tidak pakai elektrik daripada TNB. Tak. Mereka menghasilkan tenaga elektrik mereka sendiri. Sebab kalau mereka tarik elektrik daripada TNB, kemudian untuk buat proses kelapa sawit ini, diorang punya bil sebulan dekat 1.2 juta. Bil api dia. 1.2 juta bil api dia. Mahal gila. Sebab banyak tarik elektrik.
Jadi apa yang diorang buat? Diorang hasilkan tenaga elektrik diorang sendiri. Iaitu daripada apa tahu? Kamu nampak tak kat sini ada hampas, okey, hampas-hampas kelapa ni. Yes, hampas-hampas kelapa ini, okey, mereka akan masukkan ke dalam yang dipanggil relau ni, okey, relau ni, dan relau inilah yang akan menghasilkan, bila dimasukkan dia akan membakar. Dengan pembakaran yang tinggi itu akan menghasilkan enjin steam, akan menggerakkan steam, memanaskan air dan steam. Dan steam tu akan berpusing menyebabkan mereka boleh generate electricity ke seluruh kawasan ini. Ke seluruh kawasan ini ya. Sebab tu kalau kamu tengok, okey, mereka gunakan hampas kelapa sawit tadi. Biji-biji dah press, kemudian keluarkan air minyak kan. So dia punya hampas itu pusing balik untuk dibakar supaya apa? Menghasilkan tenaga elektrik. Bijak. Kawan cikgu sendiri, bukan kawan ya, cousin cikgu sendiri. Ya, hampas kelapa sawit. Hampas kelapa sawit itu sendiri yang dia bakar. Sebab sepupu cikgu sendiri adalah salah seorang daripada boilerman yang melihat berkaitan dengan aktiviti di relau ni, di boiler ni. So cikgu sendiri tengok dia punya panas dengan dia punya, okey, tetapi itu yang menggerakkan electricity untuk seluruh kawasan kilang ini. So setiap kilang kelapa sawit akan ada dia punya boiler ni untuk menghasilkan tenaga elektrik. So cikgu rasa memang teknologi yang sangat bijak dan juga mereka tahu bagaimana untuk menjimatkan elektrik. Dan ini orang kata apa, sangat-sangat baguslah. Mereka tak perlu bayar electricity daripada TNB, malah mereka sendiri boleh menghasilkan tenaga elektrik itu. Cuma satu je, mereka kena kawal, okey, pencemaran asap ni. Okey, pencemaran asap ni. Tahu pasal apa? Pasal pencemaran asap daripada pembakaran itu memang kadang-kala dia hitam. So pencemaran alam. Jadi mereka perlu kawal. Perlu kawal daripada dia punya percentage, jangan lebih. Sebab kalau lebih mereka kena denda. Mereka kena denda. Denda bukan sikit, ratus ribu kena denda. Kalau asap tu hitam dia lebih daripada yang dibenarkan. Pencemaran dia lebih daripada yang dibenarkan, mereka akan kena denda. Dan yang amazing lagi, okey, yang amazing lagi iaitu apa tahu? Okey, ini menurut kata cousin cikgu. Dia kata apa tahu? Di hujung-hujung tiang-tiang exhaust tu, tiang-tiang exhaust tu kan. Okey, di hujung-hujung tu ada alat di mana alat tu ada sensor untuk mengesan, okey, kadar kandungan asap. Dan sensor itu akan report link terus kepada Putrajaya yang mana bahagian Jabatan Pencemaran Alam. Di mana kalau dia tengok kat mana pencemaran alam ni, oh dekat kilang sana. Kenapa? Kilang sana itu telah mengeluarkan asap hitam yang lebih. Ada dia punya sensor detector tu. Di mana di hujung setiap, gila, memang hebat lah, memang serius hebat lah. Memang serius, memang hebat. Okey, ini bukan sembang kosong ya. Ini memang betul-betul cikgu sendiri dapat tahu daripada tu. Okey. Cikgu lukis apa? Okey. Jadi inilah yang telah dilakukan oleh para pengkaji dan juga orang-orang yang terlibat dalam bidang pertanian ini ya. Macam roti je, bukan roti. Nampak sangat dah lapar cikgu bulat-bulat macam tu pun dah nampak roti. Okey. Baik. Dah nampak sangat dah lapar dah tu. Ramai benar dah lapar dah ni. Cikgu faham. Okey. Baik, tak apa. Cikgu, syarikat Samdabi tu syarikat ladang-ladang ke? Okey. Samdabi ialah konglomerat. Konglomerat dia ada banyak aktiviti. Dia ada aktiviti ladang, dia ada aktiviti perumahan. Okey, dia ada aktiviti pendidikan. Dia ada aktiviti kesihatan pun ada. Samdabi ni konglomerat, iaitu sebuah syarikat yang mengandungi banyak anak syarikat dan banyak anak syarikat itu terlibat dalam pelbagai bidang yang berbeza-beza. Itu dipanggil konglomerat. Okey. Sri Aman tu bukan kat balai polis ke? Hatijah. Okey, Sri Aman tu nama tempat.
yang balai polis tu Bukit Aman, bukan Seri Aman. Ya, itu Bukit Aman. Aku report juga engkau nanti. Okey. Okey, konglomerat. Konglomerat. Okey, konglomerat. Macam-macam korang ni. Itulah. Cikgu tengok lama-lama korang ni risau pula duduk rumah lama-lama ni. Ya, konglomerat. Yes. So, kesimpulannya kita lihat sini ya. Skim peneroka Felda, okey, tidak hanya kita kata tidak hanya dikhususkan okey kepada untuk membantu Bumi Putra saja. Okey, peneroka Felda bukan untuk Bumi Putra saja, tetapi kaum Cina dan India juga diberi peluang oleh Felda untuk menjadi peneroka. Terdapat beberapa buah Felda yang menerima peneroka pelbagai kaum seperti Felda Lurah Bilut, Felda Keratong di Pahang dan juga Felda Sendayan di Negeri Sembilan. Nampak tak? Ini meninjau perkembangan, Tun Abdul Razak Husin meninjau perkembangan tanaman pokok getah di Felda Lurah Bilut, Pahang. Nampak tak? Itu, jangan kau tanya seluar tu tinggi ke tidak. Orang dulu-dulu kalau seluar mesti tutup pusat. Orang sekarang kan, okey, orang sekarang okey, asalkan tutup lubang depan dan belakang aja, iaitu lubang belakang, lubang dubur tu pun dah kira okey dah tu. Apalah korang ni. Kan? Kan. So itu cara pakai seluar yang betul. Kan sampai atas tu tutup pusat. Okey. Nampak comel Okey. Boleh dah tua-tua ni comel. Ni tengok ni. Dah tu. Kau tengok. Kau orang tengok. Kau orang tengok apa yang cikgu nampak? Nampak tak? Petani, pekebun, pakai spek hitam. Mana kau nak cari? Nampak? Pakai spek hitam tengah-tengah berkebun dia. Mana kau nak cari? Style gitu. Kan. Macam Lego lah orang baju putih tu. Kain plekat ke tu cikgu? Bukanlah. Okey. Kaki ayam bukan, kasut. Suka tikau je kan. Orang Lego dia macam ni orang Lego. Dia gitu. Bergipit-gipit kau bapak besar seluar dia. Alright. So, hari ini kita telah berbincangkan tentang apa ya, okey? Dewan Negara boleh jadi menteri ke? Yes, boleh. Boleh. Edina Damia boleh. Okey. Ahli Dewan Negara dipanggil senator. Contoh ahli Dewan Negara yang menjadi menteri ialah Dr. Razi Jidin. Dr. Razi Jidin yang Menteri Kanan Pelajaran tu, dia ahli Dewan Negara. Dia bukan ahli Dewan Undangan Rakyat dia ahli Dewan Undangan Negara. Ya betul. Memang boleh. Memang boleh atas lantikan yang di-Pertuan Agong. So memang boleh. Okey, so kita telah mempelajari 4 kita kata pelaksanaan dasar ekonomi baru. Ya betul Edina. Okey. Okey, so pelaksanaan dasar ekonomi baru iaitu meningkatkan taraf hidup rakyat, kemudian juga rancangan buku hijau, peranan agensi kerajaan dan juga Felda dan pembangunan tanah. Yang paling penting, kamu dapat ilmu ni secara santai dan berseronok-seronok dan juga kamu akan rasa, okey, aku dah faham dah, rupanya macam ni. So kita nampak apa? Lah ini je ke sebenarnya. Itu yang kita mahu. Supaya kamu mudah memahaminya. Okey. So, untuk pengetahuan kamu semua nanti pada